Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Pencadang, Perwakilan Pembangkang dan rakan sekelas. Izinkan saya memula kata dengan serangkap pantun. Indah berbalang siang awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Waalaikumsalam. Topik yang bakal kami bincangkan hari ini adalah pengimpalan membawa isu keselamatan, isu kesihatan terhadap pengimpal. Pertamanya, izinkan saya melakukan penarifan usul secara literal. Perkataan pengimpalan dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat diertikan sebagai cantuman atau sambungan antara dua bahagian logam seperti besi yang terbentuk secara mengimpalkannya. Secara umumnya, gimpalan adalah proses fabrikasi yang bergabung dengan bahan, biasanya logam atau termoplastik, dengan menggunakan kaedah pemanasan yang tinggi untuk mencairkan bahagian yang sama dan membiarkannya sejuk. Gimpalan berbeza dengan teknik penyambungan logam suhu rendah seperti pematrian. Pematrian adalah proses yang tidak melibatkan mencairkan logam asas. Hasil daripada gimpalan yang dilakukan oleh pengimpal, terdapat pelbagai isu masalah kesihatan yang mereka hadapi. Terdapat Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja yang telah digubal pada 25 Februari 1994 dan bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua orang di tempat kerja. Ia telah digubal berdasarkan konsep peraturan kendiri dengan tanggungjawab utama bagi memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terhadap orang yang mewujudkan risiko dan bekerja dengan risiko. Akta yang telah diwujudkan ini dapat menyumbang dalam mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di Malaysia. Antara cadangan yang bakal kami bincangkan hari ini adalah masalah dari segi ergonomik, fizikal, keselamatan dan bahan kimia. Isu-isu kesihatan ini biasanya berlaku kepada pengimpal. Bahaya kesihatan yang berkait dengan operasi mengimpal, pemotongan dan pematrian termasuk pendedahan kepada asap logam dan radiasi ultraviolet. Bahaya keselamatan pula ada berkaitan dengan proses ini termasuk luka besar dan kerosakan mata. Secara keseluruhan, walaupun kerajaan Malaysia telah menetapkan SOP melalui badan-badan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIBB dan pihak industri patuh dengan arahan ini tetap akan mengalami masalah kesihatan yang berpunca daripada ekonomi, fizikal, keselamatan dan bahan kimia. Oleh yang demikian, saya merayu kepada seisi Dewan untuk menerima usul kami dari pihak kerajaan dan menolak segala hujah pincang daripada pihak pembangkang. Sekian, mohon membangkang. Terima kasih Puteri Darwissyah atas pembukaan perbincangan pada petang ini yang mencadangkan dan bersetuju bahawa gimpalan boleh menimbulkan masalah kesihatan kepada para pengimpal. Seterusnya kami persilakan Barisan Pembangkang dan dimulai dengan Yang Teramat Mulia Tengku Farazian. Disilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis dan juga kepada saudari pembangkang. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahawa as a human being, faktor-faktor keselamatan ni sebenarnya kita boleh kontrol dan juga ada benda yang kita tak boleh kontrol di mana ia adalah di luar kemampuan kita. Jadi sebagai manusia biasa di atas muka bumi ini, kita haruslah mencuba sehabis baik kita untuk control dengan managing our best untuk protect ourselves daripada danger ataupun bahaya ni sendiri. Daripada mendatangkan something yang bahaya pada diri kita, jadi kita harus protect ourselves. Jadi saya nak outcomekan dengan satu point saya iaitu mengenai hierarchy of control. Di mana ini adalah hazard identification ataupun analysis untuk kita identify hazard mana bahaya and then kita dapat mengurangkan risiko kemalangan ataupun berlakunya insiden-insiden yang tak sepatutnya di bengkel itulah. Jadi hierarchy ni dia ada 5 stages which is dia start dengan least effective kepada most effective. Yang pertama adalah mengenai PPE. Apa PPE ni kan? PPE ni adalah
equipment ataupun untuk kita protect the worker. So the worker ni sepatutnya bila dia melaksanakan kerja bengkel-bengkel ataupun di kimpalan ini, mereka sepatutnya menggunakan dengan memakai PPE yang sepatutnya dengan menggunakan PPE yang berkualiti. So that dia boleh protect diri dia daripada harm, daripada bahaya, danger tu sendiri. And then yang kedua, kita beransur kepada administrative control, iaitu ia adalah mengenai change the way of people to work. Maksudnya kemalangan ataupun insiden yang berlaku dekat satu bengkel itu adalah disebabkan kecuaian trainer tu sendiri, trainer atau worker tu, human error. Kenapa boleh berlaku macam itu? Sebab dia mungkin tidak cukup pergi training, dia tak alert dengan benda tu. That's why berlakunya insiden-insiden yang tak sepatutnya di situ. Okay, and then yang ketiga adalah mengenai engineering control, di mana kita isolate people ni from the hazard. Macam mana pula benda tu? Ia boleh divide kepada dua, iaitu mengenai environment dengan people. Di mana untuk kita selamat dengan terjamin, kita harus pergi macam surrounding kita tu selamat dengan kita buat kerja tu jauh daripada orang, tidak rapat-rapat. And then macam kita tengok juga dekat satu bengkel ni, environment dia bagus dengan ada ventilation, maksudnya exhaust yang sedut tu ada well functioning. And then yang keempat adalah mengenai substitution. Kiranya kalau yang stages yang pertama hingga ketiga tadi tu tak berjalan juga kan. Maksudnya ada lagi insiden. So kita pergi yang keempat ini, iaitu mengenai substitution, mengenai kita replace the hazard. Apa itu replace? Maksudnya kita dah tahu macam contoh mesin ini bahaya. Mesin ni memang banyak kemalangan insiden berlaku kat sini. So the trainer tu sepatutnya atau worker tu sepatutnya dia more alert dengan mesin tu sendiri. Jadi dia akan lebih more be careful, berhati-hati. Ataupun sebagai contoh kerusi dekat bengkel tu dah memang bengkok atau patah tapi still lagi guna. Jadi kat situ pun boleh berlaku hazard juga dan juga bahaya dekat situ. So boleh berlaku kemalangan juga dekat situ. So yang terakhir adalah mengenai elimination, di mana kita physically remove the hazard. Kita serta-merta kita remove bahaya tu. Tapi secara jujurnya kita tak akan sampai stage yang terakhir ni, elimination. Sebab kalau kita sampai elimination ni, mestilah tak ada outcome kan. Macam mana welder tu nak buat kerja. So kebiasaannya stages kita mungkin dia akan sampai sama ada stage yang ke 3, 4 atau mungkin sampai situ. So saya percaya di sini bahawa jika all the workers, the trainers ni dia ikut all the SOP, the procedure dan dia identify bahaya tu, the danger, dia dapat protect ourselves dengan more awareness, dengan alert surrounding dia. So takkan ada insiden atau kemalangan yang membahayakan diri dia ataupun orang lain, pekerja di sekelilingnya. Dari situ saya ingin menyatakan di sini bahawa welder ni sebenarnya jika dia follow all the rules, the regulation and then risiko dia untuk mendapatkan kemalangan atau insiden tu tidak akan berlaku. Jadi di situ saja poin saya. Terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Tuanku Puteri Farah Azian atas hujah tadi yang menghujahkan bahawa sebenarnya kekebalan ini tidaklah menimbulkan masalah kesihatan yang menimbulkan masalah kesihatan atas kesihatan ialah di segi aspek kerja itu sendiri, iaitu segi penggunaan PPE, administratif dan sebagainya. Okey, seterusnya saya mempersilakan pencadang kedua, iaitu saudara Tengku Arwin. Disilakan. Okey, dengar tak Prof? Dengar. Okey. Selamat pagi saya ucapkan kepada juri dan juga bersama pemangkang. Okey, sebelum itu izinkan saya selamat datang pada bersama juri bersama pemangkang. Sebelum itu izinkan saya untuk membidas pernyataan daripada pihak pemangkang. Pihak pemangkang menyatakan bahawa dengan mengikuti peraturan kita akan dapat mengatasi masalah ini. Akan tetapi kita dapat lihat bahawa kaedah ini akan tetap mengundang masalah kesihatan kepada pengimpal jika kita mengikut statistik yang dikeluarkan oleh DOS Malaysia. Okey. Di sini saya akan membahaskan tentang bahayanya kesan kimia hasil daripada kimpalan kepada pengimpal. Sebelum saya meneruskan hujah, lebih dulu saya ingin menerangkan bahawa kimpalan dapat menghasilkan asap yang mana asap tersebut merupakan campuran kompleks oksida logam, silikat dan juga fluorida. Asap kimpalan terbentuk apabila logam dipanaskan di atas titik didihnya dan menyebabkan uapnya mengembun menjadi zarah-zarah yang sangat halus dan asap inilah yang akan kita hidup semasa kita mengimpal.
Seterusnya, daripada asap kimpalan ini kita akan beralih pula kepada gas kimpalan. Seperti yang kita tahu, gas kimpalan adalah gas yang digunakan atau dihasilkan semasa proses kimpalan dan pemotongan seperti gas pelindung atau gas yang dihasilkan oleh penguraian flux atau suhu yang tinggi dengan gas atau uap di udara. Apakah contoh gas kimpalan tersebut? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh seperti karbon dioksida, argon, helium, propana dan juga butana. Apa yang terjadi jika kita menghirup gas ini dalam kuantiti yang banyak ataupun kerap? Gas kimpalan ini ianya boleh menyebabkan kesesakan nafas, kebakaran atau letupan dan juga ketoksikan. Di sini saya mengambil satu contoh di mana gas karbon monoksida yang terhasil daripada kimpalan boleh menyebabkan kemudaratan kepada si pengimpal yang mana gas ini dapat menyerap dengan mudah ke dalam aliran darah dan boleh menyebabkan sakit kepala, pening ataupun kesamaan otot. Jika gas ini dihidu dalam kuantiti yang banyak, dihidu dalam kepekatan yang tinggi, ianya boleh mengakibatkan ketidaksedaran dan juga kematian. Di sini saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Saya ambil satu contoh, iaitu karbon dioksida. OSHA telah menghadkan kepekatan karbon dioksida di tempat kerja pada kadar 0,5% untuk tempoh masa yang panjang atau sehingga 3% untuk pendedahan singkat iaitu dalam anggaran masa 10 minit. OSHA berpendapat bahawa jika kepekatan melebihi 4%, maka ianya akan membahayakan pengimpal itu sendiri daripada sudut kesihatan. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh DOS Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 101 kes yang dilaporkan melibatkan masalah paru-paru akibat daripada kimpalan dan ianya amat membimbangkan sekali terutamanya melibatkan kesihatan dan keselamatan pengimpal. Daripada semua kes ini kita dapat lihat betapa bahayanya kesan kimia hasil daripada kimpalan. Okey. Walaupun pihak industri telah menetapkan peraturan dan SOP tertentu, akan tetapi kita akan tetap mengalami masalah kesihatan yang berpunca daripada kesan kimia akibat daripada kimpalan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Arwin atas hujah-hujah yang diberikan tadi dan juga atas hujah membangkang pandangan pembangkang tadi. Seterusnya kita silakan kepada yang tak asing buat kita iaitu Saudari Aida Karina. Silakan. Okay. Assalamualaikum semua. Salam. Saya akan membangkangkan apa poin yang telah dinyatakan oleh saudara Arwin. Jadi di sini beliau ada mengeluarkan statistik yang mana pengilang menghadapi masalah kesihatan dan ada juga melibatkan kematian. Jadi dekat sini adakah statistik tersebut berkaitan dengan kesihatan semasa proses mengimpal, maknanya jangkaan masa mengimpal atau kemalangan di kawasan pengimpal. Okey. Dan saya nak terangkan berkaitan dengan SOP yang disediakan tapi masih lagi berlaku kemalangan. Okey, kenapa masih lagi berlaku kemalangan? Kerana maklumat yang disampaikan kepada pekerja tidak disampaikan dengan cara yang betul. Yang mana majikan harus menerangkan kepada pekerja tujuan SOP disediakan dan disebabkan berlaku kemalangan ini sebab SOP tu disimpan, tidak dikongsikan atau tidak diberi pendedahan kepada pengimpal atau pekerja dan menyebabkan pekerja tu tak tahu SOP itu apa itu SOP dan apa itu tujuan SOP. Jadi ini menunjukkan majikan kena tunjukkan contoh yang betul or lead by example kepada pekerja. Dan kalau majikan sampaikan maklumat tu tapi masih lagi berlaku kemalangan atau masalah ini, bermakna pekerja tu tak ikut SOP. Maknanya pekerja tu bekerja sambil lewa. Okey, jadi tu makna pekerja tak tahu apa itu tujuan SOP disediakan. Jadi kat sini majikan kena bagi tahu kenapa kena ikut SOP. Kenapa kesan-kesan kalau tak ikut SOP. Jadi dekat sini majikan kena buat awareness, kena bagi kesedaran kepada pekerja-pekerja. Jadi
Tadi ada menerangkan tentang CIDB yang mana jabatan yang mengeluarkan lesen ni dia kena buat audit secara berkala yang untuk pastikan semua SOP, semua pekerja atau di kawasan timpalan tu kena ikut SOP, patuhi SOP. Jadi semua isu-isu ni kalau ada isu kemalangan, maknanya masa audit ni maknanya kena buat penambahbaikan. Jadi kat sini kemalangan tu berlaku disebabkan oleh human error, disebabkan oleh kelakuan pekerja tu sendiri. Sebab apa? Makna pekerja tu tidak mengamalkan budaya yang selamat dalam semasa proses, semasa pekerjaan tu dilakukan. Jadi selain tu, saudara Arawan juga menerangkan tentang selain tu, kalau berlaku kemalangan atau berkaitan dengan asap-asap lah sebagai contoh sebab kita menyimpal, setiap pekerja kena tahu safety job analysis. Apa itu safety job analysis? Adalah manajemen keselamatan yang fokus kepada untuk identify bahaya dan cara untuk mengendali bahaya itu sendiri berhubungan dengan pekerjaan tu. Dan GSA ini difokus kepada hubungan antara pekerja dengan kerja yang dilakukan. Sebab itu supervisor dia kena identifikasi bahaya yang ada dekat area kerja tu. Jadi benda tu takkan berlaku. Sebab apa? Dalam SJA ni dia ada term-term dia. Kalau kita tengok dalam job safety analysis ni, dia ada job sequence, dia ada potential hazard atau risk, dan ada control action plan yang mana job sequence ni sebagai contoh dia selecting necessary equipment and tools semasa welding tu. Sebagai contoh welding machine. Potential welding machine. Kita boleh tahu potential hazard dia adalah contohnya welding tu do not meet the standard requirement. Jadi cara dia untuk control action plan dia, cara dia adalah all the welding machine tu dia have to be test dulu, kena test dulu atau lakukan inspection dahulu. Tu sebelum melakukan welding. Okay, semasa melakukan welding tu pula, maknanya dalam proses welding tu kita tahu potential hazard dia adalah eye injuries due to exposure to ultraviolet tu. Jadi cara dia untuk control dia adalah they have to wear PPE yang mana shield tu dia kena mematuhi kualiti yang kena pakai. Maknanya bukan yang beli sebagai contoh dari China. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut apa syarat-syarat atau requirement yang kena pakai masa welding tu. Dan contoh selain tu untuk welding injuries due the spark, maknanya kalau ada spark kan, okay, dekat situ they have to wear proper working clothes. Sebagai contoh pakai gloves yang betul, lepas tu leather sleeve benda tu. Jadi dia kalau dia mengetahui pasal job safety analysis worksheet ni, kemalangan tak akan berlaku. Kemalangan tak akan berlaku dan seterusnya berkaitan dengan kesihatan. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Aida Khairina atas hujah-hujah tadi yang juga membidas hujah-hujah saudara Arawan, antara lain menyebut mengenai masalah maklumat yang tidak sampai ataupun maklumat SOP tidak sampai mengakibatkan kesan kepada berlakunya yang membidah bahawa itu bukanlah penyebab kepada timpalan yang boleh menimbulkan masalah. Bukan masalah timpalan terhadap kesihatan kerja. Juga mengenai sekali lagi dia dibangkitkan oleh perbankan adalah mengenai isu PPE lah, khususnya PPE yang berkualiti. Okey, seterusnya saya silakan barisan pencadangan kedua iaitu saudari Amalina. Silakan Amalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan hujahan saya, izinkan saya untuk membidas hujah pihak pembangkang sebentar tadi. Pihak pembangkang ada mengatakan bahawa SOP dikeluarkan kepada penyimpal dan majikan seharusnya memberitahu atau mendedahkan kepada penyimpal tentang SOP. Tetapi jika kita lihat kepada laporan portal rasmi MyHack KKM pada 20 Jun 2014, terdapat beberapa jenis kecederaan yang lazimnya
berlaku di sektor industri. Kecederaan ini lazimnya berpunca daripada besi, debu, cahaya kimpalan dan serpihan objek yang terpelanting. Jika kita lihat di Amerika pula, dianggarkan 2,000 pekerja mendapat kecederaan mata setiap hari dan lebih 800,000 kecederaan mata terjadi dalam masa setahun. Salah satu untuk hujahan saya pula dari aspek fizikal, kenapa aspek fizikal? Fizikal memaksud kecederaan luaran yang berlaku apabila pengimpal melakukan kerja kimpalan. Salah satu kecederaan fizikal yang sering terjadi adalah kecederaan tusukan dan kecederaan radiasi. Kecederaan tusukan seperti objek tajam iaitu paku, dawai, besi dan pisau yang tertusuk pada mata dan mengakibatkan kecederaan yang serius seperti bola mata pecah dan boleh menjangkitkan kepada bola mata. Kita beralih pula kepada kecederaan radiasi di mana pekerja berisiko terkena percikan dan simbahan cecair kimia semasa menjalankan kerja mengimpal. Tahap kecederaan akibat percikan logam panas ini mungkin sekadar memberi rasa tidak selesa dan mata merah, akan tetapi ia boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada mata. Seterusnya, masalah kecederaan fizikal ini juga boleh dialami apabila ianya memberi kesan kepada pendengaran pengimpal iaitu telinga. Kecederaan pendengaran ini berpunca daripada bunyi bising dan boleh mengakibatkan kehilangan pendengaran. Bising adalah normal dan jika di bawah 90 dBA. Selain itu, kecederaan pendengaran ini juga boleh berlaku akibat getaran. Getaran adalah pergerakan secara berayun jasad atau badan. Getaran dalam sektor kimpal ini berpunca dari penggunaan mesin yang beroperasi secara getaran. Akibat daripada dua situasi ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya masalah kesihatan kepada pengimpal. Di samping itu, kecederaan yang boleh dialami oleh pengimpal adalah kecederaan kulit. Sebanyak 242 kes kecederaan kulit dilaporkan sepanjang tahun 2018 yang dikeluarkan oleh OSH 2020. Kecederaan kulit ini berpunca daripada kimpalan arka, penyalaan atau percikan api. Seperti yang kita tahu, kimpalan arka menghasilkan percikan api dan letupan yang boleh mengakibatkan lecuran pada kulit. Selain itu, permukaan bahan kerja yang panas juga menyebabkan kulit melecur. Apabila mengendalikan kerja kimpalan seperti kimpalan gas, kulit terdedah kepada permukaan kerja yang panas dan hasil dari kerja kimpalan seperti plat yang panas, muncung pemegang yang panas dan selain itu jari atau tangan juga akan melecur meskipun menggunakan PPE. Selain itu, kecederaan kulit juga boleh dialami apabila pengimpal terdedah kepada tegasan haba. Suhu persekitaran yang tinggi dan haba yang panas akan menjadikan kulit kering dan tidak selesa. Walaupun kerajaan Malaysia telah menetapkan Standard Operating Procedure SOP melalui badan-badan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, pihak industri patuh terhadap arahan ini, masalah ini tetap berlaku dan yang berpunca daripada aspek fizikal. Oleh yang demikian, saya merayu kepada CECDA untuk menerima usul dari pihak pencadang dan menolak segala hujah pincang daripada pembakar. Sekian. Doktor mute, doktor. Kita tak dengar. Oh, sorry. Saya lupa saya nak unmute. Penat cakap. Okey, baik. Okey, terima kasih Cik Nur Amalina yang berada di kampus tu. Semoga berbahagia di sana. Cik Nur Amalina juga telah membidas pernyataan-pernyataan daripada pihak bangkang yang kedua tadi. Antara lain menyebut bahawa walaupun SOP diberikan, tetap berlaku juga kemalangan dan kecederaan khususnya mengakibatkan kepada kesihatan pada pengimpal
dan juga dia telah menghujahkan perkara antara lain menyebut mengenai bahawa kekebalan mengakibatkan radiasi dan juga kecederaan fizikal yang lain lah seperti terkena panas dan sebagainya. Okey, terusnya mari kita persilakan kepada pembangkang ketiga iaitu saudari Nur Soleha. Disilakan saudari Nur Soleha. Terima kasih Prof. Dengar tak? Okey, dengar. Dengar. Okey, seperti yang kita tahu kan, kerja-kerja mengimpal ke atau tempat kerja yang memerlukan pekerja untuk mengangkat bebanan berat atau tempat kerja yang suhunya terlalu sejuk ke panas ke boleh menyumbangkan kepada kecederaan dan boleh menyebabkan jatuh sakit. So, hubungan sistem kerja dengan keupayaan manusia bekerja dengan penyesuaian persekitaran kerja, organisasi, pengaturan tempat kerja, peralatan, mesin dan jentera yang digunakan adalah salah satu perkara yang kita kena titik beratkan. Untuk mengelakkan masalah ekonomik ni, contohnya postur badan yang tak sesuai waktu kerja mengimpal ke atau pengendalian beban atau kerja yang berulang, pihak majikan atau pengurusan ataupun pekerja itu sendiri mengadakan dan menyediakan sistem kerja yang selamat tanpa risiko kepada kesihatan pengimpal. Antara contoh yang perlu diambil kira adalah keadaan pembukaan lantai, contohnya lantai tu tak licin dan macam peralatan tak bersepah. Lepas tu suhu persekitaran, pencahayaan, sifat fizikal atau mental seorang welder tu, peralatan mengangkat dan pakaian pekerja kenalah sesuai, tak terlalu ketat atau tak terlalu tebal lah, tak panas. Okey, menurut National Safety Council ni, masalah seperti sakit sendi otot atau sakit mata yang disebabkan oleh pekerja yang berulang boleh diatasi melalui memasukkan tugas lain untuk kurangkan kerja berulang. Contohnya dari 8 pagi ke sampai 5 petang takkan kita nak buat kerja benda tu je kan. So dan ataupun penggunaan kerja secara bergilir. Untuk sakit macam slip disc ke tulang belakang sebab selalu angkat berat. Untuk mengelakkan elakkan angkutan manual dengan menggunakan kita gunakan pelbagai teknologi angkutan seperti forklift ke. Jika perlu angkut secara manual, latihlah pekerja atau pekerja itu sendiri tahu cara angkutan yang betul. Untuk postur badan yang salah ni kadang-kadang sebab cara buat kerja yang tidak menggunakan kaedah yang betul kan, bukan dalam konteks welding saja. Kita as student pun boleh mengalami masalah kesihatan ergonomik tu juga. So justru itu pentingnya bagi majikan untuk mereka bentuk dan menyusun atur bengkel ke tempat kerja yang bersifat ergonomik bagi menyediakan persekitaran yang sihat untuk pekerja. Saya ingin tegaskan bahawa kerja-kerja mengimpal ini tidak membahayakan kesihatan sekiranya faktor-faktor tadi diberi perhatian oleh pihak majikan, pengurus atau pekerja itu sendiri. So benda ni akan kurangkan possibility untuk ada masalah kesan-kesan ergonomik ni. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada pembangkang ketiga iaitu Cik Nur Soleha yang berada di Lintang Lomba sekarang ni. Okey, ada beberapa perkara yang tadi diutarakan oleh beliau iaitu antara lain mengenai mengenai aspek ergonomik. Jadi maksudnya jikalau lah tempat kerja menekankan tentang aspek-aspek ini, maka tidak akan berlaku isu mengenai timpalan yang boleh mengakibatkan kepada masalah kesihatan terhadap ataupun ke atas pengimpal. Okey, seterusnya mari kita teruskan pembahasan kita pada petang yang bahagia ini dengan mempersilakan saudari tak jumpa. Mana saudari ni? Tak nampak muka dia. Ada tak? Saudari Akila yang bersembunyi di hadapan gerobok tu. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini izinkan saya untuk membidas pada pihak pembangkang yang menyatakan bahawa faktor ekonomi itu adalah menjadi
faktor ekonomi itu adalah jadi punca untuk yang kita punya masalah. So di sini saya punya point untuk berdasarkan ergonomik. So seperti mana yang kita tahu, ergonomik ni adalah ergonomik yang dalam welding ni adalah membawa maksud gerakan mudah yang dilakukan oleh pengimpal pada pekerjaan yang tertentu seperti memusingkan, mengangkat, menarik atau membongkok. Okey, mungkin ini tidak membahayakan pada diri sendiri, tapi salah satu kedudukan bahaya ergonomik yang paling biasa bagi pengimpal adalah pengimpal ni dia menjaga postur yang cangkung ataupun yang statik. Okey, dalam ergonomik, masalah dalam ergonomik ni adalah bekerja dalam postur yang jangka masa yang panjang. Lepas tu dia menggunakan posisi yang memberi tekanan kepada badan yang secara berulang-ulang untuk mencapai ketinggian bahu, berlutut, bersandar dan lain-lain. So, di sini saya akan membawa satu contoh di mana masalah ergonomik ini. Okey, salah satu contoh adalah kecederaan dipanggil musculoskeletal MSD adalah kecederaan atau gangguan otot saraf, tendon, sendi, tulang rawan dan lain-lain. Okey, sebanyak 127 kes pada gangguan ini, masalah sakit ini telah diterima pada tahun 2017 berdasarkan statistik penyakit dan keracunan pekerjaan pada 2017. Okey, ini membuktikan bahawa terdapat dalam faktor ergonomik ini. Okey, kesannya dalam penyakit ni adalah mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot saraf dan lain-lain. Okey, so penyakit ini akan mengakibatkan rasa sakit dan kurangnya kemampuan untuk bergerak melakukan kerja pada setiap hari. Okey, seterusnya adalah sebagaimana yang kita tahu, tubuh manusia adalah dinamik dan dirancang untuk melakukan gerakan. Hal ini berfungsi sebagai optimum kecuali jika sendi dan otot bergerak secara maksudnya bila seseorang itu duduk agak lama, maka posisi ini akan menekankan discus spinalis. So seterusnya, walau bagaimanapun kerajaan Malaysia telah meletakkan standard operating procedure SOP melalui badan-badan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, dan pihak tertentu patuh dengan arahan ini tetap akan mengalami masalah kesihatan berpunca daripada faktor ergonomik. So oleh itu demikian saya merayu kepada sisi Dewan untuk menerima usul kami dari pihak kerajaan dan menolak segala hujah pincang daripada pihak pembangkang. Sekian, mohon membangkang. Okey, terima kasih Cik Akilah Cik Akilah atas hujah-hujah yang diberikan, terutama kali mengenai aspek poster, iaitu salah satu bahagian dalam ergonomik, aspek poster yang dalam yang tidak tepat dalam tempoh masa yang tertentu yang boleh mengakibatkan kepada masalah kesihatan kepada pengimpal. Okey, baik. Seterusnya kepada kita lanjutkan lagi pembahasan kita ni kepada pembangkang keempat, iaitu saudari tak jumpa lagi yang ni. Saudari Nur Fifah Fazana. Disilakan. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Yang Arif. Baiklah, sebelum saya mulakan poin saya nak bidas. Dalam poin saya ni ada beberapa perkara yang saya nak bidas daripada poin Akilah dan poin Cik Nur Amalina. Okey. Jadi dekat dalam hujah Nur Akilah tadi ada mengatakan bahawa 127 kes masalah sakit mengenai sakit-sakit tulang lah yang ergonomik tu. Persoalannya adakah kesemua data tu 127 orang tu adalah daripada jurukimpal ataupun dia melibatkan keseluruhan kepada dalam industri. Okey, jadi sekarang ni saya nak jelaskan poin saya mengenai
latihan pekerjaan, on the job training. Okay. Untuk pengetahuan semua, jurukimpal yang bagus dan berkualiti ni mereka perlu menghadiri kursus khas untuk jurukimpal terlebih dahululah sebelum dia bekerja. Jadi kalau bagi graduan sijil kemahiran Malaysia ataupun dari diploma kemahiran Malaysia, mereka kena menjalani on the job training tu selama 3 bulan pada semester terakhir mereka. Okay. Dan untuk jurukimpal yang dah sedia ada bekerja dekat industri ni, mereka kena menjalani latihan khusus-khusus sekurang-kurangnya 2 tahun sekali untuk improvekan lagi dia punya skill, dia punya kefahaman dalam timpalan, untuk improvekan lagi teknologi-teknologi timpalan ni kan macam makin lama makin diimprovekan. So mereka kena tahu untuk menggunakan peralatan yang baru. Okay. Jadi tambahan lagi, sebelum jadi jurukimpal yang hebat, mereka perlu mendapatkan sijil kompetensi. Okay, daripada pihak yang sewajarnya. Jadi kat sini kita boleh nampaklah yang tak semua orang dia boleh jadi jurukimpal. Kita tak boleh, oh hari ni jurukimpal A dia tak datang, jadi kita kena panggil orang dari departmen lain ke untuk buatkan kimpalan tu, untuk buat kerja dia. Padahal tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka yang dah dapat sijil kompetensi ni, mereka dah tahu tentang mengimpal ni. Okay. Jadi macam Cik Nur Amalina kata tadi, walaupun pakai PPE ada masalah dari aspek fizikal, kecederaan luaran macam tusukan, radiasi, masalah pendengaran, kecederaan kulit. Itu kalau orang-orang yang tak tahu pasal mengimpal cara yang sebenar, mesti mereka akan macam okay, aku tahu takut kena pecik api, so aku kena pakai glove. Jadi mereka akan pakai glove yang nipis, glove yang tak sepatutnya. Patutnya dia ada glove khas dia yang tebal, yang tak boleh nak buatkan kulit melecur. Okay. Untuk kalau pasal mata, mereka sebenarnya kena pakai topi helmet yang bagus. Majikan kena sediakan topi helmet yang bagus, bukannya sebarang-sebarangan. Nama topi helmet tu topi helmet dah kening auto. Dan untuk mengelakkan daripada masalah pendengaran berlaku, mereka perlu memakai earplug. Jadi sebab itulah jurukimpal perlu ada sijil kompetensi. Sebab kalau orang lain yang buat, mereka tak akan tahu benda-benda tu. Okay? Dengan adanya sijil kompetensi ni, bermakna kesemua pekerja merupakan pekerja yang bagus dan mereka dah bersedia dengan ilmu-ilmu kimpalan dan job scope mengenai kimpalan. Okay? Mereka juga peka dengan hazard dekat sekitar kawasan pekerjaan sebab mereka dah berada pengalaman dekat dalam latihan yang disediakan. Sebab itulah mereka kena join juga latihan yang setiap 2 tahun tu at least. Sebab yelah, mana tahu sebenarnya kat latihan baru tu kita baru tahu ilmu yang baru. Oh, sebenarnya ada hazard dari mesin ni juga. Kalau kita tahu, kalau jurukimpal yang dah ada sijil ni, mereka tahu macam tahap expired barang-barang yang mereka gunakan. Contohnya macam rod. Dalam rod tu ada MSDS. MSDS tu dia boleh gunakan selama 3 tahun je. Kalau orang yang tak tahu, dia mesti guna je lah, ambil je apa yang ada. Contoh bahan kimia ke, mereka jurukimpal sebenarnya mereka dah tahu dah. Okay? Jadi dekat sini tak ada masalah keselamatan dan kesihatan yang akan berlaku. Dan kalau ada pun mereka, jurukimpal yang berkompetensi ni, mereka tahu cara untuk elak sebab mereka sentiasa bekerja dalam keadaan etika dan bertanggungjawab. Dengan ini saya ingin menegaskan bahawa pentingnya on the job training untuk melahirkan pekerja yang sentiasa mengikuti SOP dan pada masa yang sama boleh menghindari sebarang masalah kesihatan berlaku. Saya berharap pihak pendengar dalam Dewan ini menerima ujangan saya dan rakan-rakan perbankan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Nur Afifah Fazana atas hujah-hujah tadi yang menyentuh mengenai beberapa aspek. Yang pertama kali antara lain adalah betul mengenai pentingnya adanya keterampilan ataupun kompetensi di kalangan pekerja, dan itulah yang digambarkannya sebagai satu faktor yang menolak hujahan bahawa kimpalan boleh menimbulkan masalah kesihatan kepada pengimpal. Okey, terusnya kita silakan kepada pencadang terakhir untuk menghujahkan pandangannya mengenai topik pada hari ini. Silakan saudara Mizam yang berada di belakang tabir itu. Silakan. Terima kasih Pengerusi Majlis yang saya hormati, baik sebagai kerajaan, pihak perbankan, seterusnya sidang dewan yang dikasihi sekalian. Usul kita pada hari ini adalah aktiviti penyimpanan
boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada pengimpal. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya pergi pada penghujaan saya pada hari ini, izinkan saya untuk membidas segala hujah bincang yang telah diberikan oleh pihak perbankan sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, masalah pada hari ini, pihak perbankan memberikan hujah bahawa SOP, kalau kita ikut SOP, tak ada masalah kesihatan yang berlaku. Namun Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini, pihak kerajaan daripada awal sampai akhir dah katakan pihak industri ini telah mengikut SOP yang telah ditetapkan. Namun, masalah kesihatan tetap berlaku. Sebab itu, kita nak katakan pada hari ini, kalaulah kes-kes yang telah dilaporkan oleh pihak industri itu, kalau mereka tak ikut SOP, dia orang takkan laporkan kepada pihak DOSH ataupun Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu saya katakan mereka dah ikut SOP. Namun kes tetap akan meningkat dan apa yang dikatakan oleh pihak perbankan sebentar tadi adalah buat palsu semata-mata. Sebab itu Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini YB Afifah katakan kalau kita hadir dia khusus, masalah kesihatan tidak akan berlaku. Sebab tu saya katakan Yang Berhormat, kalau kita masalah kesihatan ni tetap akan berlaku walaupun semua yang Muhammad katakan sudah tadi, hadir khusus, masukkan YB Solehah kata kalau kita nak elakkan masalah ekonomi, masukkan tugas lain. Masalahnya kalau kita masukkan tugas lain akan berlaku masalah lain pula, iaitu workload yang terlampau heavy, iaitu kita dah ada masalah pengimpal, lepas tu kita terus kena pergi ambil barang lah dekat belakang, lepas tu kena buat benda-benda lain. Masalah workload pula kita akan berlaku kepada pengimpal-pengimpal Yang Berhormat. Sebab tu saya nak tuntut YB Takifah untuk membuktikan kalau kita lakukan SOP tak ada langsung ataupun statistik akan menurun. Saya masuk kepada penghujaan saya. Seperti sedia maklum, walaupun kita mempunyai badan yang mengawasi masalah keselamatan, kita masih lagi terdapat banyak kes yang berlaku yang akan meningkat setiap tahun. Saya hendak nafikan terdapat SOP. Saya tidak nafikan terdapat SOP dan pemakaian PPE yang diikut dan digunakan oleh pengimpal ketika melakukan aktiviti pengimpalan. Namun, terdapat banyak kes seperti letupan akibat kimpalan gas, renjatan elektrik ketika aktiviti kempalan di bawah dasar laut, risiko kehabisan oksigen ketika di tempat sempit atau di dasar laut dan macam-macam lagi. Menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH di bawah Kementerian Sumber Manusia menyatakan kes kemalangan di tempat kerja meningkat dari 5,960 kes kepada 9,860 kes dari tahun 2015 hingga 2019. Dan apabila dipecahkan, statistik kemalangan pekerjaan mengikut sektor sehingga Mac 2021, di sektor yang terlibat sehingga aktiviti dengan aktiviti pengimpalan sahaja terdapat 1,381 kes yang masing-masing telah mencatat 35 kes kematian dan 68 kes kecacatan kekal. Yang Berhormat, terbukti kalau kita ikut SOP pun tak akan berlaku kalau kita ikut SOP pun akan berlaku berbagai kes yang telah dilaporkan kepada DOSH. Rangkuman kes kita pada hari ini, walaupun kerajaan telah meletakkan SOP yang telah ditetapkan dan pihak industri patuh dengan arahan, tetap kita akan mengalami masalah kesihatan berpunca daripada keselamatan. Fakta-fakta kes yang telah dilemparkan oleh pihak kerajaan cukup mengukuhkan kes kami di premis kerajaan, lantas membuktikan kes di perwakilan perbankan rapor dan tidak membantu di dalam usaha kita pada hari ini. Mohon untuk terus mencadang. Baik, terima kasih YB Mirzam yang di belakang tabir itu yang telah menyentuh beberapa isu perkara iaitu di segi beberapa aspek khususnya mengenai walaupun mempunyai badan kawal sedia namun kemalangan ataupun masalah kesihatan tetap tidak berlaku kepada pengimpal yang disebabkan beberapa punca atau sebab antara lain adalah aspek keselamatan yang diabaikan. Okay, terima kasih. Seterusnya kita silakan pada pembangkang yang terakhir iaitu saudari Takifah yang berada di belakang lokap. Bukan, sorry. Saudari Takifah yang berada di bayang-bayang. Silakan saudari Takifah. Sorry. Sekejap, tak nafas. Sekejap, Prof, saya tak start lagi. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan pencadang dan juga rakan-rakan saya yang berada di Dewan ini. Okey, baiklah, berkaitan kepada saudara Mizam berkaitan menuntut sekiranya SOP, ikut SOP dan buktikan tak ada masalah kesihatan. Okey, baiklah. Kalau kita ikut SOP, tak ada masalah kesihatan, ini menunjukkan bahawa mungkin kecuaian daripada pihak pekerja yang mungkin dia tidak mengambil berat berkaitan pekerjaan yang dia sedang lakukan waktu itu. Dan secara tak langsung masalah kesihatan mungkin akan terjadi sebab kita tak bolehlah nak cakap 100% bahawa dengan menjaga SOP tak ada masalah kesihatan, tapi dengan menjaga SOP lah masalah kesihatan yang dialami oleh pekerja dapat dikurangkan. Kerana dengan SOP, kalau tak ada SOP, mungkin diorang gelak. Diorang gelak ke sana? Mungkin kalau tak ada SOP, masalah kita akan lebih. Kejap Datuk. Mohon yang lain jangan ganggu pada boleh pendebat Mungkin kalau tak ada SOP, kesihatan akan lebih teruk lah kan? Okey, berkaitan kepada saudara Mizam seperti yang saudara Mizam katakan tadi, kemalangan yang sangat meningkat. Saya nak tekankan kepada yang statement yang saudara Mizam cakapkan, petangkan, adakah orang yang mengalami kemalangan itu dia pergi training ke tak? Dia pergi training ke tak? Sama ada dia pergi betul-betul mengikuti apa yang ditekankan oleh majikan tentang prosedur-prosedur sewaktu pekerja mengimpal tersebut. Baiklah, merujuk kepada isi yang hendak saya tekankan pada hari ini adalah berkaitan kepada permit to work sewaktu kerja mengimpal. Apa kaitannya dengan permit to work ini adalah, pertama, sebelum pengimpal melakukan pekerjaan mengimpal, mereka perlu menyediakan satu dokumen yang perlu di-sign oleh supervisor, dan dengan sebelum supervisor sign, diorang akan kena make sure pengimpan yang nak buat kerja tu cekap atau tidak. Lepas tu bukti dia mana CJ, kompetensi tu. Lepas tu diorang attend pergi training ke tak. Seterusnya buktikan high rate tu yang high rate disediakan oleh pihak majikan, diorang kena discuss. Sebelum diorang start mengimpan, kena discuss dulu high rate yang akan berlaku sekiranya diorang mengimpan pada waktu pekerjaan mengimpan tu. Okey, apa yang terkandung dalam permit to work ini adalah dia nak mengenal pasti bahaya. Seterusnya, penilaian risiko. Ketiga, langkah kawalan yang perlu untuk menghapuskan bahaya dan tahap risiko. Seterusnya, untuk menentukan siapa yang berisiko. Dan seterusnya, untuk menyediakan permit to work ini secara bertulis yang merangkumi yang pertama, tahap kecekapan dalam semua operasi. Seterusnya, senarai perasingan atau langkah-langkah berjaga-jaga sebelum bekerja. Yang ketiga adalah senarai aktiviti yang dilarang. Yang keempat, senarai peralatan yang digunakan oleh pengimpal. Dan seterusnya, senarai peralatan perlindungan diri iaitu PPE yang akan digunakan pengimpal. Sebab tu pentingnya permit to work ni, sebab dia nak make sure betul tak diorang pakai PPE yang betul. Sesuai tak apa yang diorang nak bekerja tu. Seterusnya, dia nak senarai tuntutan kerja seperti dirancangnya dengan mengenal pasti bahaya, langkah kawalan untuk menghapuskan bahaya. Seterusnya, pelan tindakan kecemasan. Kalau berlaku kecemasan, apa yang akan mereka bertindak? Takkan diorang macam tak tahu apa-apa kan? So kena make sure diorang tahu apa pun keselamatan diorang akan kena buat. Selepas berlaku kecederaan atau anything, walaupun benda tu sikit, tapi diorang kena tahu. Dan seterusnya ialah untuk senarai personal yang terlibat atau personal yang berkaitan dengan pengeluaran permit to work. Dan dengan permit to work ni, antara supervisor dan pekerja, diorang mengadakan taklimat kepada mereka yang beroperasi di bawah permit to work tu, dan terhadap bahaya, langkah-langkah kawalan yang perlu diambil. Seterusnya, memastikan sesiapa yang menjalankan kerja kena memahami tentang permit to work dan kena patuh terhadap permit to work tu. Dan permit to work ni hendaklah dipamerkan di kawasan kerja untuk rujukan pekerja, dan satu salinan hendak disimpan untuk rujukan JKPP iaitu Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan seterusnya, untuk memastikan kawasan kerja bersih, selamat dan semua peranti keselamatan berfungsi dengan baik. Jadi ini saya tekankan pada hari ini, permit to work sebelum kerja mengimpal dilaksanakan adalah penting kepada pengimpal untuk melakukan pekerjaan. Semoga isi dewan menerima isi saya. Terima kasih, Pak.
Ini saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih dari Takifah tu yang termengah-mengah di sana tu. Kia dia Lala saya minta maaf tersebut benda tu. Okey, maaf sorry. Okey, Takifah pembangkang terakhir tadi menyentuh mengenai beberapa perkara iaitu utamanya mengenai membangkang membidas kenyataan pencadang iaitu SOP sebenarnya dapat mengekang ataupun mengawal daripada berlakunya kemalangan dan terusnya mencegah daripada berlakunya memastikan bahawa pengimpal berada dalam keadaan sihat dan selamat dan juga beberapa perkara disebut mengenai latihan dan juga perlu untuk mengelakkan berlakunya kecederaan ataupun kesan kesihatan kepada pekerja dan juga disebut mengenai PTW lah iaitu permit to work lah antara lain disebut situ. Okey, baik. Maka akhirlah sudah kita sesi perbahasan kita untuk pusingan pertama. Seterusnya bagi pusingan kedua seperti mana yang kita lakukan sebelum ni, saya akan mengemukakan melontarkan soalan dan meminta wakil pihak pencadang dan juga wakil pihak pembangkang untuk memberikan hujan-hujahan mengenai apa yang akan saya katakan nanti. Okey, bersedia semua? Okey, hujan saya begini. Bersetujukah pencadang maupun pembangkang dengan cataan saya bahawa sebenarnya kimpalan ini kalau ikut tajuk kimpalan boleh menimbulkan masalah kesihatan kepada pengimpal, tapi saya sebut bahawa kimpalan juga boleh mengakibatkan bencana yang lebih besar kepada bukan saja pengimpal tetapi kepada kesemua orang-orang yang berada dalam cerita ini. Setuju atau tidak? Disilakan. Kerajaan di belakang dia. Okey, silakan. Saya silakan pembangkang dahulu. Itu sama ada Farah, Aida, Nursoleha, Atifah ataupun Takifah. Prof, boleh Prof explainkan sikit mengenai bencana tu, bencana ke? Bencana tu termasuklah sama ada di segi kesihatan, di segi fizikal, kepada peralatan, kemudahan, bangunan dan sebagainya. Okey, baiklah. Yang berhormat, terima kasih. Jadi soalannya berbunyi, adakah kimpalan ini boleh mengakibatkan bencana? Guys, boleh dengar ke? Boleh, silakan. Oh, boleh. Dia macam slow. Okey, tak apa. Okey. Saya bersama rakan-rakan pembangkang saya membangkang sekeras-kerasnya bahawa kenyataan ini bahawa kimpalan ini boleh mengakibatkan bencana kerana melalui perbahasan dan perdebatan daripada rakan-rakan saya juga tadi sudah jelas menyatakan bahawa punca-punca kemalangan ini sebenarnya berpunca daripada human factor sendiri. Dia berpunca daripada human factor, maksudnya human error tu, kecuaian daripada manusia ni sama ada daripada pekerja ataupun majikan tu. Oleh kerana itu, rakan seperjuangan saya telah jelas dan berulang-ulang lagi menyatakan macam mana kita untuk prevent benda tu, untuk kita avoid benda tu, untuk kita create the awareness supaya tidak membahayakan dan tidak membahayakan diri kita dan juga tidak mendatangkan bahayalah kepada kita. Jadi sebab itulah keluar juga pepatah menyatakan bahawa mencegah itu sememangnya lebih baik daripada merawat. So seperti statement saya yang pertama tadi, saya sudah menyatakan bahawa kita manusia seharusnya bijak untuk mengawal dan managing the control, maksudnya kita bijak untuk mengatasi segala dugaan ataupun cabaran yang kita hadap tu, kita boleh selesaikan benda tu dan dengan secara bijaknya lah. Sebab kita macam mana pun
mengikut statistik industri latihan perindustrian kita juga ILP telah menunjukkan bahawa pekerjaan kimpalan ni meningkat pada setiap tahun. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya pekerjaan ini amatlah macam memberikan outcome yang sangat meluas dan tinggi kepada kerajaan kita sendiri. Jadi takkan disebabkan perkara-perkara yang sebegini kita hendak memandang enteng saja dan macam kita tidak boleh, macam kita nak elak benda lain. Sebenarnya kita kena atasi benda tu sendiri. Jadi sebab itulah dengan adanya SOP, dengan adanya precaution, prevention daripada segi well training mengenai ergonomik sendiri yang sudah rakan-rakan pembangkang saya jelaskan, saya sekeras-kerasnya membangkang kenyataan yang arif. Terima kasih. Okey, terima kasih para Azian daripada pihak pembangkang. Seterusnya saya silakan wakil pihak penjadang untuk memberikan hujah. Silakan. Soalan doktor adalah kimpalan ni akan datangkan bencana kepada pengimpal ataupun orang sekeliling kan, betul kan? Betul. Okay. Jawapan saya memang benar. Sebab apa? Kalau katakan ikut jawapan yang telah diberikan oleh pihak pembangkang sebentar tadi, mereka kata kalau mereka ikut SOP, kalau mereka ikut apa sebagai macam-macam perkara, tidak akan berlaku. Namun, kalau mereka kata juga, benda tu semua terjadi kepada individu masing-masing, betul? Jadi, maksudnya, masalah tu akan terjadi. Maksudnya, bencana tu akan terjadi. Kan? Betul tak Farah Azian? Saya membangkang yang Arif. Tak, yang Farah kata saya tadi. Saya membantang yang berhormat. Okey, Farah kata tadi, kan? Farah kata tadi, bencana ni tidak akan berlaku kalau kita ikut SOP dan semua itu akan berlaku jika ada masalah pada individu sendiri, betul? Soalan saya. Hello? Ya, silakan, betul-betul. Silakan. Ya betul. Ya yang berhormat. Maknanya soalan doktor katakan benarlah kalau kita tidak. Sebenarnya begini. Yang Arif dan yang Arif juga dan si cadang YB Milzam, apa yang kami nyatakan tadi, berlakunya kecederaan dan kemalangan itu sendiri adalah disebabkan mereka-mereka yang tidak ikut SOP ataupun mereka yang tidak ikut rules itu sendiri. Okey, itu betul. Tetapi disebab itu kita semua seharusnya maksudnya Farah Azian, Farah Azian bersetujulah. Tidak, jika kita ikut betul-betul, jika kita ikut betul-betul. Dengarlah, maksudnya kalau kita tak ikut, maksudnya bencana tu akan berlaku, betul? Tapi statement saya tak habis lagi. Ya, dengar. Maksudnya Farah Azian kata kalau kita ikut semua SOP, kalau kita ikut apa-apa masalah tu, benda tu akan berlaku, betul? Bencana tu akan berlaku, betul? Saya tak boleh betul untuk tidak? Tak betul atau tidak? Tidak betul. Bencana, maknanya kalau kita ikut SOP pun bencana tu tak akan berlaku. Kerana begini yang berhormat Milzam. Ya, tak, saya tanya tu je. Kalau Farah dengar saya punya soalan. Maknanya kalau SOP tu tak berlaku, maksudnya SOP tu tak dibuat, maksudnya bencana tu tidak akan berlaku, betul? Kalau kita tidak ikut SOP. Kalau kita tidak ikut SOP, sememangnya bencana itu akan membahayakan kita dan Okey, maksudnya doktor cakap, maksud soalan doktor maknanya benarlah bencana tu akan berlaku walaupun kita ikut SOP. Betul tak? Okey. So, bencana tu akan berlaku walaupun kita tak ikut SOP. Maknanya pada kali ini, walaupun kita ikut SOP, walaupun kita tak ikut SOP, bencana tu tetap akan berlaku. Kalau kita tengok statistik yang kes yang telah diberikan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, kita dah buat dah. Saya nak juga menyatakan di sini. Saya cakap masa yang berhormat cakap tak siapa pun nafikan, tak siapa pun apa kan. Biar saya cakap dulu, saya habiskan dulu. Okey? Menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOS, mereka kata statistik ni meningkat setiap tahun. Makna kiranya kalau masalah kesihatan ni tidak akan berlaku kalau kita kata ikut SOP dan sebagainya, statistik tu akan menurun, bukannya makin meningkat.
Kalau lah kita katakan pada hari ini, mereka tak ikut SOP. Rasa-rasanya kalau mereka tak ikut SOP, adakah mereka akan laporkan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan? Tidak akan mereka laporkan, Yang Berhormat. Maksudnya pada hari ini, mereka ikut SOP. Tapi masalah kes-kes ataupun kes-kes yang kita katakan kecuaian yang Muhammad katakan, yang Muhammad Fitnah katakan kecuaian dan sebagainya, tak ikut SOP sebagainya, mereka ikut Yang Berhormat. Tapi dah benar nak jadi, nak buat macam mana? Masalah kesihatan tu berlaku Yang Berhormat. Itulah saya katakan, masalah kesihatan, masalah bencana daripada pengimpal tetap akan berlaku. Okey, baik. Terima kasih Saudara Ahmad Mizam dan juga sekali lagi kepada Saudari Farah Zian atas hujah-hujah yang diberikan tu. Okey, satu perdebatan yang cantik, yang elok. Okey, baik. Saya silakan satu atau beberapa soalan daripada audiens. Silakan audiens. Nasiruddin kata satu perkataan bahawa pada Nur Salihah kata jangan nangis, Yan. Tak, saya minta soalan. Silakan soalan. Audiens silakan. Ya, Nak Atirah. Nak kebuka soalan. Silakan. Kepada siapa Atirah? Atirah, silakan. Tak ada Prof, tak ada. Okey, ada soalan daripada audiens silakan. Satu soalan. Tadi nampak macam Nasiruddin angkat tangan. Hello. Saya pun tak prepare soalan. Tapi berdasarkan apa yang Pencana cakap, yang Ahmad Mirza cakap, ikut atau tak mesti ada dia punya case tentang health issue ni kan, masalah kesihatan ni. Jadi saya nak tanya kepada pembangkang lah, apa the best counterback untuk pembangkang untuk overcome health issue ni? Silakan. Soalannya mengenai apakah langkah terbaik untuk menangani masalah isu kesihatan dalam kepala. Okey, terima kasih. Saya wakil jugalah kumpulan saya, pembangkang. Untuk menjawab soalan saudara Nasiruddin, sudah juga kami nyatakan berulang-ulang. Okey, mengenai statistik ini juga, rakan seperjuangan saya juga ada menyatakan bahawa statistik yang dilaporkan, jumlah angka itu adalah benar. Tetapi jumlah yang dinyatakan itu tidak menunjukkan kepada root of causes. Maksudnya tidak menunjukkan punca apa menyebabkan kemalangan itu berlaku. Maksudnya bukan sebabkan pengimpal saja, ataupun maksudnya statement itu adalah tidak terperinci. Tapi angka itu adalah benar. Tapi statistik itu tidak menunjukkan dan tidak menyalahkan welder ini. Okey, untuk menjawab saudara Nasiruddin, apa yang the best untuk kita counter benda ni adalah dengan kita, hello? Silakan, dengar. Dengan kita macam saya juga menyatakan juga menggabungkan keseluruhan daripada rakan-rakan saya, dan juga yang paling penting adalah the main is hierarchy of control. Macam mana kita identify the hazard, identification dengan analyze benda tu walau di mana pun kita berada, walau apa pun pekerjaan kita sekalipun. Sebab kenapa hierarchy ini penting? Kerana ia adalah untuk prevent, untuk kita avoid. Sebelum kita kena bahaya itu, itulah adanya apa orang cakap level-level untuk kita tahu, untuk kita identify betapa bahaya tak benda ini. Oh, dia mendatangkan risiko yang tinggi ke pada kita ini? Sebab itulah keluarnya 5 stages ini, di mana PPE, administrative control, engineering control, substitution, elimination, dan semua ini adalah merangkumi anak-anak kepada titik-titik poin rakan-rakan seperjuangan saya tadi telah menyatakan, daripada segi training, ergonomik, juga daripada segi precaution, health monitoring, di mana dua-dua pihak, sama ada pekerja ataupun manager itu sendiri ataupun orang yang conduct, in charge di dalam satu bengkel itu, bertanggungjawab untuk menjaga diri masing-masing.
supaya tiadanya insiden atau kemalangan berlaku. Jadi disebabkan inilah mereka ini sebenarnya disebabkan tak ada dan tidak tahu, tidak cakna dengan apa-apa poin yang kami cakap ini, berlakunya insiden kemalangan itu sendiri. Berlakunya kecelakaan itu kerana mereka ambil remeh dan temeh. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita sebelum memulakan satu pekerjaan tu, kita sebenarnya dah tahu rules regulation dia. Kita dah tahu dah, kita dah bersiap sedia daripada fizikal dan mental kita. Apa risiko yang kita bakal hadapi dan sebagai contoh lah, paling pendek kita boleh tengok sebelum kita untuk memulakan bengkel pun kita kena sign kan, sign of contract mana-mana bengkel kita masuk. Itu adalah macam contoh permit to work. Kita dah aware dengan benda tu. Kita dah tahu sebab kita punya pensyarah sudah menyatakan apa yang bahaya, apa yang risiko tak. Jadi kalau kita semua berganding bahu dan alert dengan benda ni, high rank ini, dengan anak-anak ini, saya percaya kemalangan ini memang tidak akan ada. Itu saja, Saudara Farul Azian. Ya, itu sahaja. Okey, terima kasih. Okey, baik. Dan kita dah semua selesai pusingan yang kedua dan ini adalah pusingan terakhir yang ketiga. Di mana dalam pusingan ketiga ni saya minta setiap pendebat akan membuat penggulungan, diberikan masa 1 minit setengah sahaja dan kali ini kita mulakan dengan pihak pembangkang dahulu. Silakan mana-mana ahli pihak pembangkang untuk menggulungkan hujah pembentangan pada ini. Silakan. Atau saya sebut nama. Silakan Saudari Nur Saliha. Nur Saliha ada tak? Silakan. Gulung. Saliha? Dia dah drift ke belum? Rasanya macam dia ada masalah lain, Prof. Oh, agaknya dia dah, sebab dia dah sedang kereta tu, sebab antena kita dia panjang kan, dah pendek lah. So, tak nampak average. Okey, tak apa. Kita yang Atifah, silakan Atifah. Afifah Fazana, silakan. Okey. Okey, jadi apa yang dapat saya simpulkan dari tajuk perdebatan kita hari ni. Okey. Saya yakin dan tetap dengan hujahan dari pihak kami lah, pihak pembangkang adalah benar. Okey. Biasanya kan statistik yang kita dapat tu tak full pun. Kita tak tahu pun macam masalah kesihatan yang dikeluarkan tu berpunca dari jurukimpal sendiri ataupun bukan. Okey. Biasa kalau kat dalam data-data statistik yang dikeluarkan tu kan, majikan dia dapat daripada pekerja disebabkan mereka nak tuntut claim insurans macam tu. Tapi betul ke kalau dia ada masalah kesihatan tu memang puncanya dari kimpalan? Contohlah dia ada masalah kesihatan dia paru-paru. Betul ke sebabnya dia paru-paru? Kalau dia ikut SOP pun betul ke dia ikut betul ke sebabkan masalah dari kimpalan? Mungkin sebab dia merokok ataupun ada suasana sekitar dia dekat luar, dekat rumah ke yang macam memang mengakibatkan dia akan ada masalah paru-paru. Macam tu contohlah. Okay, jadi kita tak tahu pun benda tu sebenarnya macam betul ke tak. Okay. Lepas tu saya simpulkanlah bahawa masalah kesihatan dengan keselamatan ni sebenarnya dia boleh diatasi dari kerjasama dari dua belah pihak tau. Okay, dari dua belah pihak tu maksudnya daripada employer dengan employee. Okay, employer kena sentiasa memastikanlah pekerja-pekerja dia sentiasa buat medical check-up, sentiasa mengikut SOP, sentiasa buat benda tu dalam keadaan yang betul. So bila mereka, para penyimpal ni yang dah ada sijil kompetensi dan dah dilatih, mereka akan faham cara-cara untuk mengelakkan
hazard untuk mengelakkan sebarang masalah keselamatan dan kesihatan ni berlaku. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Afifah Ali. Okey, saya silakan wakil daripada pencadang untuk menggulung. Mungkin Darwishah yang berada di Parlimen Angan Kemusnahan. Okey, apa yang saya dapat, ya secara keseluruhan, isu kesihatan terhadap penyimpanan ni tetap akan berlaku walaupun SOP telah dipatuhi, PPE dah guna. Kemalangan tu akan berlaku juga kalau dia nak berlaku. Dan walaupun akta ada dikeluarkan untuk nak membantu, akta yang dikeluarkan tu hanya untuk membantu pekerja untuk menguatkuasakan lagi akta tu sewaktu diorang bekerja. Doktor saya lepas. Okey. Doktor saya nak tambah boleh? Silakan. Silakan. Okay, saya blur balik lah. Okay, yang pertama pihak perbankan kata, hujah yang pihak perbankan kata adalah kalau ikut SOP, semua masalah takkan berlaku. Okay, pihak kerajaan pula kata masalah-masalah ini, masalah-masalah kesihatan ni akan berlaku kalau dengan berpunca daripada masalah ekonomik, fizikal, kimia dan sebagainya. Itu rangkuman daripada pihak kerajaan dan pihak perbankan. Okay, lepas tu Yang Berhormat pula Saudari Afifah kata fakta-fakta kami ni tidak benar sebab mereka tak jumpa pun dengan fakta-fakta tu yang mengatakan bahawa bahawa pengkhususan pada statistik ni tak ada pada pengimpalan. Masalahnya mereka yang tak jumpa, bukannya kami. Kami jumpa dengan fakta tu. Jadi apa yang saya katakan, patutnya pihak perbankan sepatutnya menyatakan kalau kita hidu pun bau asap kimpalan tu tak akan jadi masalah kesihatan. Kalau kita buat kimpalan tu kena cahaya sinaran tu takkan terjadi masalah mata kita ni sakit. Patutnya itu yang dia kena buktikan, bukannya katakan kalau kita ikut SOP benda tu akan berlaku. Maksudnya pada hari ini pihak perbankan perlu buktikan kepada kami bahawa kalau kita ikut SOP ke, kalau kita tak ikut SOP ke, masalah kesihatan tu tidak akan berlaku. Secara rangkumannya, pihak perbankan pada awal daripada awal sampai akhir telah meranapkan dia punya hujah mereka sendiri, dan kami pihak kerajaan telah menceritakan apakah punca-punca permasalahan kepada masalah kesihatan ini dan apakah kesannya kepada pengimpal-pengimpal. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor mute. Doktor mute. Doktor mute. Okey, terima kasih. Maaf, saya lupa ya. Terima kasih pada pencadang dan pembangkang, wakil pencadang pembangkang yang menggulungkan hujah-hujahan persidangan yang terakhir tadi. Maka dengan itu berakhirlah sesi perdebatan kita pada petang yang berbahagia ini. Dan bagaimana yang disebut awal-awal dahulu bahawa tidak ada yang pemenang, tak ada pengalah. Kita cuba untuk mencipta suatu situasi di mana kita mempelajari sesuatu melalui hujah-hujah. Memang saya percaya bahawa mungkin ini pengalaman pertama katnya penelitian untuk berada dalam sesi perbahasan terhadap topik-topik yang terlalu teknikal sebenarnya, terlalu teknikal, agak sukar juga kan. Tapi alhamdulillah telah pun dilalui dengan baik sama ada kumpulan yang lepas minggu lalu dan juga kumpulan minggu ni pun ada penambahbaikan yang kalau saya boleh sebut antara perkara yang baik adalah di mana antara pihak perbankan dengan pihak pencadang mereka saling membidas hujah-hujah yang poin-poin hujah yang diberikan ada satu sama lain hampir kesemua saya berakhir tahniah bagus tahniah saya temukan hari ini
kerana masing-masing menunjukkan kehebatan masing-masing untuk mencantas ataupun mencaras idea-idea daripada rakan-rakan pihak lawan. Minggu lepas ada juga, tapi tidak seramai hari ini. Bagus. Dan juga apa yang dapat diperhatikan hari ini di hujah-hujah kebanyakan disertakan dengan beberapa data-data. Hari ini orang sebut tentang sign dan data kan. You all pun gunakan sign dan data. That's good. That good practice as teachers. Dan saya harapkan supaya pengalaman ini menjadi satu pembelajaran yang berguna untuk anda. Di samping mencari ilmu-ilmu idea melalui pembacaan, data-data dan sebagainya, dan topik-topik yang topik ni macam boring kan, teknikal kan, tapi akhirnya menjadi satu situasi yang agak baik, mencambahkan idea, mencambahkan pemikiran, membuka mata dan juga orang kata mencerakinkan ilmu-ilmu yang dapati, walaupun sedikit dia dapat tu dapat di-applykan dalam di segi pencapaian ilmu dan juga pemikiran secara kritikal. Alhamdulillah, tahniah kepada semua. So tepuk tangan untuk semua dirilah untuk ke-20 orang dalam kelas ni. Tahniah. Okey. Baik, saya rasa sekian itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, dan jangan lupa tugas-tugasan seperti laporan sila hantar sebelum bermulanya minggu peperiksaan. Okey. Prof, hantar dekat e-learning ke? Hantar dalam e-learning. Di hujung tu saya ada sediakan ruangan untuk penghantaran laporan dalam e-learning tu. Okey. Prof, bagi last sikit masa dia, Prof. Sedikit macam mana, Arwin? Masa pantaran tu bagi ujung-ujung sikit, Prof. Ujung sebelum final exam tu, ujung tu. Okey, Prof, baik. Okay. Masa study week Prof. Masa study week Ya, boleh. Masa study week sebelum final exam. Sehari sebelum final exam lah, Prof. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Prof, ambil gambar, Prof. Ambil gambar. Sila onkan kamera masing-masing. Hari ni last kelas Prof? Hari ni last kelas, minggu terakhir kita. Oh, okey. Okey, sila onkan kamera masing-masing. Okey, dari sini. Okey, dah Soleha dah on balik tu, dapat line dalam kereta. Okey. Okey. Silakan Nasir, Divya, Nur Syafika, onkan kamera. Nazarul mana? Hilang Nazarul. Putri 7, buka kamera. Sebelah Darwisha siapa? Aida duduk okey. Sila. Nasir dah buka. Dari sini. Divya, Putri. Come on. Okay, good. Lagi. Aida belum lagi. Aida sana. Putri. Putri ada tak? Okay, 1. Ready. 2. Putri tak keluar lagi tu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jap. Sekejap 1. On. Okay, 1. Putri, on kan? Mana Putri pergi? 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Alright. Alright, Nazarul tak nampak. Nazarul nampak dahi je. Cuba tengok ni. Nampak dahi Nazarul. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Take care, Prof. Jumpa sem depan. Jumpa sem depan. Jumpa sem depan. Jangan pergi Korea lagi, Prof. InsyaAllah. Petang ni pergi Korea lagi. Allah. Oh my God. Bye, Prof. Bye, Prof. Thank you. Sambung